Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zaini daripada Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Sleman. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu harap anak-anak semua sihat di samping keluarga yang tercinta. Okey, hari ini unit kaunseling ingin bercerita tentang pakej tingkatan 4 yang ditawarkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sleman bagi tahun 2021. Okey anak-anak, sebenarnya selepas PT3, semua orang akan nak melanjutkan pelajaran di tingkatan 4. Okey, tapi sebelum kamu membuat pemilihan untuk program-program aliran pakej yang ditawarkan di tingkatan 4, cikgu nak menerangkan ke mana hala tuju kamu selepas PT3. Terdapat beberapa bidang yang selalunya dipilih oleh pelajar-pelajar, iaitu antaranya ialah SBP, SBP ni termasuklah MRSM, College Vocational, kemahiran dan juga dikenali sebagai program perantisan industri menengah atas iaitu PIMA. Dan sekolah kita menawarkan aliran perdana di tingkatan 4. Okay, untuk sekolah-sekolah yang cikgu sebut tadi, contoh seperti MRSM, dia perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak MRSM itu sendiri. Sama juga dengan sekolah berasrama penuh. Anda untuk memasuki ke sekolah berasrama penuh tu, kita perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran. Jadi, untuk memasuki ke SBP, akan ada interview dan permohonan daripada pelajar-pelajar yang dah pun buat pada bulan 10 hari itu. Jadi ada di kalangan pelajar-pelajar kita yang dah pun dapat panggilan untuk temu duga, tetapi disebabkan masalah COVID, masalah temu duga tu ditangguhkan ke masa yang akan dipanggil pada masa yang akan datang. Okey pelajar-pelajar, untuk pemilihan aliran ke tingkatan 4, cikgu suka untuk bercerita kepada kamu supaya kamu tidak salah membuat pilihan, dengan harapan pemilihan yang kamu buat di aliran tingkatan 4 nanti adalah bersesuaian dengan kerjaya yang hendak kamu kecapi pada masa akan datang. Sebab melalui aliran pakej tingkatan 4 lah kamu akan menyambung pelajaran selepas tingkatan 5 nanti. Jadi di sini cikgu tak nak kamu mengikut kawan ataupun memilih sesuatu aliran tu berdasarkan bukan apa yang kamu nak capai ataupun karier yang selepas SPM nanti. Jadi di sini cikgu ulang kali cikgu cakap, untuk masuk ke aliran tingkatan 4, kamu kena tahu apa itu karier kamu, kamu kena tahu apa itu kekuatan kamu, kamu kena tahu apa itu yang kamu nak. Cikgu tak nak kamu ikut kawan, bila ikut kawan takut nanti kamu tak sama kebolehan dengan kawan kamu. Contoh, kawan dapat masuk aliran 4 sains tulen, ada biologi, ada fizik, ada kimia. Sedangkan kamu tak mampu untuk mencapai ke arah subjek-subjek yang kritikal. Contoh fizik, kimia, bio, satu subjek yang sangat kritikal yang memerlukan sekurang-kurangnya sains masa PT3 nanti, sekurang-kurangnya kamu dapat B. Okey? Tapi kalau kamu ikut kawan, kamu salah bidang. Jadi bila salah bidang, kamu jadi tak minat. Bila jadi tak minat, kamu jadi banyaklah masalah-masalah lain yang akan datang, yang mana ini akan mengganggu proses pembelajaran kamu semasa di tingkatan 4 nanti. Satu lagi, niat cikgu untuk bercerita tentang pakej tingkatan 4 ni, cikgu tak nak kamu membuat keputusan yang silap. Bila keputusan kamu silap, kamu dah belajar bulan 1 sampai bulan 5, dah belajar di contoh subjek akaun. Tapi kamu tak boleh nak membawa subjek akaun tersebut. Kamu rasa subjek akaun tu susah. Ada AppMath, susah. Jadi kamu dah belajar daripada bulan 1 sampai bulan 5. Bila bulan 5, kamu dah nak tukar kos. Ajak mak, ajak ayah datang dengan harapan nak tukar aliran. Jadi bayangkan kamu nak masuk ke aliran yang contoh ekonomi, di mana bila aliran tu kamu tak belajar daripada bulan 1 sampai bulan 5, kamu nak sambung, nak catch up untuk bulan ke seterusnya, ataupun kamu tak sanggup ambil masa tingkatan 4, kamu datang sama keluarga kamu untuk tukar aliran di tingkatan 5, itu adalah satu tindakan yang silap. Kamu buang masa, kamu buang tenaga, kamu buang segala-galanya. Ini bukan saja menyusahkan kamu, ini juga akan menyusahkan cikgu-cikgu yang mengajar subjek tersebut. Sebab seperti mana yang kita ketahui, subjek-subjek tersebut untuk aliran menengah atas
akan ada kerja-kerja khusus yang akan cikgu terangkan sebentar lagi. Okey, setakat tu cikgu harap kamu jelas. Niat cikgu hari ni, poin cikgu nak bagi tahu kat kamu supaya pemilihan aliran tingkatan 4 adalah bertepatan dengan hala tuju kamu selepas kamu tingkatan 5 nanti. Jadi cikgu nak buang mindset kamu, nak buka minda kamu supaya kamu nampak pentingnya aliran yang tepat, bidang yang tepat di masa pemilihan tingkatan 4 nanti. Okey, sebelum tu juga cikgu nak bercerita tentang nak masuk aliran di tingkatan 4 nanti, antara keperluan yang paling penting yang akan kamu kena penuhi. Macam cikgu cakap tadi lah, ada syarat yang kamu perlu penuhi untuk kamu masuk aliran package yang telah ditetapkan. Contoh, sekiranya kamu nak masuk aliran 4 sains tulen, ada fizik, ada bio, ada kimia, ada MAT. Kamu mesti lulus PT3 sekurang-kurangnya BM B, BI B, Sains B, Matematik B, sekurang-kurangnya. Ini package yang dikehendaki oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Jadi mana-mana pelajar yang berminat untuk mengikuti aliran sains tulen perlulah memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi pelajar-pelajar mesti tertanya-tanya, bagaimanakah pemilihan itu akan dibuat? Sedangkan PT3 kita tidak ada. Ujian PT3 kita tidak ada. Okey, untuk makluman pelajar yang cikgu sayang, cikgu rindu sebenarnya nak jumpa dengan kamu ni. Minggu lepas, Kementerian Jabatan telah mengeluarkan jadual peperiksaan berkala untuk tingkatan 4 bagi seluruh negeri Perlis. Jadi, untuk menempatkan pelajar-pelajar tingkatan 3 di aliran tingkatan 4 nanti, akan ada ujian yang macam mana cikgu tak boleh nak cerita. Sebab cikgu pun tak dapat gambaran. Yang pasti, mesti ada sesuatu penilaian untuk menempatkan kamu di aliran tingkatan 4 nanti. Okey, kita beralih pada slide yang seterusnya. Cikgu dah cakap tadi tentang mata pelajaran yang wajib kamu ambil nanti. Sekejap lagi cikgu akan cakap tentang mata pelajaran yang wajib kamu ambil. Okey. Untuk mata pelajaran yang wajib diambil oleh semua pelajar yang berada di Malaysia, tak kira lah pelajar sekolah swasta, sekolah kebangsaan ataupun sekolah international. Semua pelajar wajib mengambil 6 subjek yang dipanggil ialah subjek teras, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Pendidikan Islam ataupun pendidikan moral bagi pelajar yang bukan beragama Islam, dan sains. Okey, untuk PJK memang semua orang kena ambil. Okey, jadi ini adalah 6 subjek yang wajib diambil, dikenali sebagai subjek teras. Okey, sebentar lagi bila package untuk aliran mengikut tingkatan, mengikut kelas nanti, itu dikenali sebagai elektif, subjek elektif. Okey. Okey, kita pergi kepada kelas yang pertama dan kedua, iaitu 4ST1 dan 4ST2. Untuk makluman kamu, kelas 4ST1 dan 4ST2 menawarkan dua package, iaitu package A dan package B. Untuk package A, kita ada subjek fizik, kimia, biologi dan admat. Manakala untuk package B pula, kita ada fizik, kimia, grafik komunikasi ataupun dikenali sebagai GKT dan juga admat. Jadi 4 subjek elektif ni campur dengan 6 subjek teras, jadi kamu akan belajar 10 subjek. Okey, cikgu, apa beza ada ambil biologi dan beza dengan GKT? Okey, untuk pelajar yang cenderung ke bidang perubatan, nak jadi doktor, nak jadi ahli farmasi, nak jadi ahli geokologi, pelajar-pelajar ini kena ambil package A yang ada biologi. Manakala untuk package B cenderung untuk menjadi ke arah kejuruteraan. Jadi pelajar-pelajar kena fikir betul-betul
bincang betul-betul, rancang dengan betul-betul. Sepanjang cuti ni, cuba bawa bincang dengan parent, cuba bawa bincang dengan kakak-kakak yang lebih senior, yang ada pengalaman, supaya kamu dapat membuat keputusan yang bijak. Okey, untuk dua package ni, macam cikgu dah cakap awal-awal tadi, pelajar-pelajar perlu memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman, iaitu sekurang-kurangnya Bahasa Melayu B, Matematik B, Sains B, Bahasa Inggeris B. Sebab cikgu tak nak kamu bermasalah dengan ADMET. Untuk tingkatan 4ST1 dan 4ST2, kamu tidak ambil sains teras. Kamu ada subjek fizik, kimia, biologi. Okay, begitu dengan package B, ada fizik, kimia dengan ADMET. Jadi situ kamu, tadi cikgu cakap 10 lah. Kamu ada 9 subjek je. Kamu tak ambil sains teras, kamu ambil sains yang ditawarkan dalam package ni. Okey. Untuk kelas 4ST1 dan 4ST2 tak ada kerja khusus kat sini. Okey. Tapi ada kerja-kerja lain yang perlu kamu siapkan. Okey, maklumat yang saya dapat daripada Cikgu Kuramlah, subjek kimia akan ada amali. Jadi kamu perlu bersedia. Kiranya kamu memasuki ke package tersebut, kamu kena memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam package tersebut. Okey, katakanlah cikgu tak minat lah cikgu. Saya tak mau ambil bio, saya nak ambil account. Macam mana cikgu? Boleh tak kalau saya tak mau bio, saya nak ambil account? Okey, untuk kes yang macam tu, pelajar-pelajar ia dikenali sebagai subjek di luar jadual waktu. Bila subjek di luar jadual waktu, maknanya kamu perlu belajar sendiri. Cikgu, sekolah tidak akan menyediakan cikgu untuk kamu, untuk jadual belajar, untuk kamu ambil subjek yang di luar package yang disediakan oleh sekolah. Jadi kalau kamu minat ambil subjek lain sebagai tambahan, sebab syarat untuk kita menduduki SPM, kita boleh ambil 10 subjek. Jadi kamu nak tambah account ataupun nak tukar subjek biologi, tak minat biologi, tak boleh nak bawa biologi, kamu nak ambil account. Ada kes yang boleh, yang kita ada buat tahun ni, tapi cikgu tak berapa nak menggalakkan. Sebab kamu terpaksa bersemuka sendiri, mencari ruang dengan peluang untuk cikgu, kamu berjumpa dengan cikgu berkenaan. Okey, manakala untuk package B pula, kita nampak fizik, kimia, GKT dan ADMET. GKT ada kerja khusus yang perlu kamu siapkan. Jadi, sebagai maklumat awal, sebagai pendedahan awal, supaya kamu lebih bersedia, okey, kelas ni macam ni, kelas ni macam ni. Subjek ni nak kena bersedia macam ni, subjek ni nak kena bersedia macam ni. Okey, setakat itu faham. Cikgu harap kamu dapat mengikuti apa yang cikgu cakap ni, sebab kita nak bersemuka payah. Jadi berjumpa, maklumat yang cikgu cuba sampaikan ni agar dapat membantu kamu membuat pemilihan yang lebih tepat. Okey, kita pergi kepada package seterusnya. Okey, package seterusnya dikenali sebagai 4SI1 dan 4SI2. Untuk 4SI1, sekolah menawarkan prinsip akaun, ekonomi, matematik tambahan. Dan untuk kelas 4SI2, sekolah menawarkan prinsip akaun, ekonomi dan sains komputer. Okey, cikgu, apa beza sekiranya kita ambil akaun tapi tak ambil ADMET? Okey, beza dia ialah sekiranya kamu mengambil akaun bersama-sama dengan ADMET, advantage pada kamu untuk memohon UPU nanti di masa kamu nak isi lepas dapat result SPM. Sebab bila kamu ada ADMET, kamu ada akaun, banyak universiti yang menawarkan kos-kos yang syarat-syaratnya macam tu. Sebab tu cikgu cakap, kena memenuhi syarat-syarat. Okey, untuk kelas yang ambil prinsip akaun tapi tak ada ADMET, antara institut yang menawarkan package untuk sambung belajar selepas SPM ialah UiTM dan juga Politeknik. Dengan syarat, ada syarat. Setiap hari ni cikgu kamu akan dengar banyak sangat perkataan syarat daripada mulut cikgu Zaini. Okey, antaranya Politeknik dan UiTM dengan syarat. Dengan syarat kamu matematik mesti kredit, matematik moden mesti kredit, akaun kena kredit, bahasa Inggeris kena kredit. Jadi pilihan di tangan kamu. Sebab kita menawarkan akaun tapi tak ada ADMET, sebab kita nak membantu pelajar-pelajar yang
agak sederhana dalam matematik. Jadi untuk membantu pelajar yang minat accountant, masih lagi ada ruang dengan peluang untuk kamu belajar akaun. Jadi kamu taklah rasa macam, oh, ACMAT ni payah. Bila satu subjek payah, kamu akan rasa subjek-subjek lain pun akan payah. Jadi bila pengurangan ni ada, kamu kena memenuhi syarat yang diminta oleh agensi institut tersebut. Okey pelajar, untuk 4 SI1 kerja khusus ada, 4 SI2 kerja khusus pun ada. Untuk makluman kamu, untuk 4 prinsip akaun kita ada kerja khusus. Untuk ekonomi kita ada kerja khusus. Okey, macam cikgu cakap tadi, sebab apa cikgu cakap kamu kena buat keputusan ni dengan lebih tepat, kena buat keputusan ni dengan lebih bijak. Kenapa? Kerana sekiranya kamu belajar tingkatan 4, kamu ambil kelas aliran sains, kamu rasa kamu tak mampu nak bawa aliran sains, kamu nak naik tingkatan 5, kamu nak tukar aliran. Cikgu sememangnya takkan membenarkan kamu membuat tindakan tersebut, kerana prinsip akaun dia ada modul yang perlu disiapkan. Tingkatan 4 dia ada modul dia, tingkatan 5 dia kena ada modul dia dan ada kerja khusus. Jadi di sini akan mendatangkan masalah bukan sekadar pada kamu, malahan pada cikgu. Sebab kamu nak kena catch up tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 4 ada modul tingkatan 4, tingkatan 5 ada modul tingkatan 5. Jadi sebab tu cikgu tak nak kamu lompat-lompat, sat nak masuk kelas ni, sat nak masuk kelas ni. Cikgu tak mahu kamu berdepan dengan masalah-masalah macam ni lah. Bila sangkut satu, kamu akan sangkut semua. Jadi masalah akan berlanjutan. Masalah subjek tak berapa nak lulus, masalah nak catch up semua. Lain kali jadi masalah kehadiran. Cikgu menekankan kerja khusus ni bukan apa. Setiap tahun cikgu membantu guru-guru kelas, guru-guru subjek untuk mengenal pasti dan membantu pelajar-pelajar yang tidak dapat menyiapkan kerja khusus seperti mana tarikh yang telah ditetapkan. Jadi di sini masalah ini akan berlanjutan, datang masalah yang bertimpa-timpa, jadi pelajar-pelajar akan jadi stres. Bila stres, masalah baru akan timbul. Masalah baru itulah masalah kehadiran. Bila kerja khusus tak siap, cikgu tanya dan kamu pun lama-lama tak mahu nak main sekolah. Bila tak datang sekolah, cikgu kena siapkan juga kerja khusus kamu tu. Cikgu nak kena hantar laporan ke pihak lembaga. Jadi bila kamu tak selesaikan masalah kamu, akan sangkut dengan masalah yang lain. Sebab tu cikgu ingatkan sekarang ni, cikgu ingatkan sekali lagi supaya kamu tak buat tindakan yang kurang bijak. Okey, memilih package kena tengok subjek ni ada apa, subjek ni ada apa, subjek ni ada kerja khusus, subjek ni ada kerja khusus. Boleh dikatakan hampir semua subjek yang ditawarkan di menengah atas. Kalau dulu kamu tingkatan 3 dikenali sebagai menengah bawah. Bila kamu dah masuk ke tingkatan 4, kamu akan dikenali sebagai menengah atas. Bila masuk menengah atas, hampir ke semua subjek yang ditawarkan mempunyai kerja khusus. Jadi pelajar-pelajar kena bijak untuk mengatur masa, bijak untuk mengikut timetable yang telah ditetapkan. Dan yang penting, apabila kamu berada di tingkatan 4 nanti, kamu kena ikut apa yang cikgu cakap. Bila kamu ikut dan patuh apa yang cikgu cakap, kamu tidak akan ketinggalan. Okey? Package ni sangat penting untuk kamu tengok, untuk kamu bincang, untuk kamu nilai, kamu analisis keputusan kamu macam mana. Cikgu nak ingatkan sekali lagi, jangan ikut kawan. Bukan kita nak tinggalkan kawan, jangan ikut kawan. Sebab kawan dia punya matlamat lain, dia punya cita-cita lain. Sebab itulah bila masuk ke kelas kamu, cikgu selalu tanya, apa cita-cita kamu? Kamu nak jadi apa? Sebab cikgu nak cuba bantu kamu channelkan bidang yang betul supaya kamu mencapai apa yang kamu nak, apa yang kamu hajati. Okey, boleh? Cikgu harap untuk kelas SI2 pun kita ada kerja khusus. Sains komputer ada kerja khusus yang perlu kamu siapkan. Bermula daripada tingkatan 4 lagi. Sebab itulah proses lompat kelas ni cikgu nak ulang banyak kali. Cikgu tak nak kamu buat tindakan yang tidak tepat. Okey, kita tengok pula ke slide seterusnya, iaitu 4 SI3. Apa package yang ditawarkan dalam 4 SI3? Okey, dalam 4 SI3 ni, kamu mesti tertanya, apa itu SI cikgu? SI itu mewakili sastra istisas. Kalau ST itu sains.
Sains. Okey, untuk 4SI3, pakej yang ditawarkan ialah sains rumah tangga / sains pertanian, sains komputer dan perniagaan. Okey, untuk makluman kamu, kalau perkataan dalam kelas tu dia ada 2 subjek yang /, makna kata separuh akan ambil sains rumah tangga dan separuh lagi akan ambil sains pertanian. Sains komputer wajib ambil untuk kelas tersebut dan juga perniagaan. Okey, sains rumah tangga kita ada kerja khusus, sains pertanian pun kita ada kerja khusus. Jadi pelajar untuk sains rumah tangga yang saya dimaklumkan oleh Cikgu Ana Kamila yang mengajar untuk sains rumah tangga ataupun dipanggil ERT, ada kerja khusus memasak, menjahit. Jadi kalau kamu minat bidang nak jadi chef, nak jadi perakit fashion, kamu kena ambil bidang sains rumah tangga. Okey, untuk sains pertanian pula, kamu dah nampak kan, selalu nampak belakang tu Cikgu Said, kat bangunan belakang tu Cikgu Said selalu tanam sayur tanpa tanah, hybrid, penanaman hybrid tu kan. Okey, belah puyuh, itu adalah kerja khusus untuk pelajar yang di kelas 5SI3. Tingkatan 4 nanti dia buat banyak berteori. Bila tingkatan 5 nanti lebih kepada praktikal. Jadi kalau kamu berminat untuk bidang pertanian, kamu kena ambil bidang 4SI3 lah. Supaya kamu nanti selepas tingkatan 5, kamu boleh further study dalam bidang pertanian. Okey, untuk sains komputer ada kerja khusus. Cikgu cakap tadi. Dan perniagaan pun ada kerja khusus. Okey, habis untuk 4SI3. Kalau yang / macam ni, pelajar akan pilih salah satu. Okey, kalau yang ditawarkan memang wajib ambil. Okey, kita pergi pula kepada kelas 4SI4. Okey, untuk kelas 4SI4, dia ada sains pertanian, dia ada sains rumah tangga, dia ada pendidikan seni visual dan dia ada perniagaan. Okey, di sini macam cikgu cakap tadi, dia tak ada / dengan sains pertanian. Sebab tu ini adalah pakej yang kamu kena ambil. Okey, ada kerja khusus macam cikgu cakap tadi. Seni visual ada kerja khusus yang perlu kamu siapkan semasa kamu di tingkatan 5 nanti. Jadi macam cikgu cakap, ulang balik tadi supaya kamu ingat, ulang lagi. Setiap subjek yang ditawarkan di tingkatan 4, hampir semua ada kerja khusus. Kerja khusus yang wajib pelajar-pelajar siapkan. Sekiranya pelajar-pelajar tak siapkan kerja khusus, kena isi borang. Banyak kerja. Cikgu yang subjek tersebut pun banyak kerja. Pelajar yang tak siapkan kerja khusus tu pun banyak kerja. Nak kena jumpa ayah lah, nak kena jumpa keluarga, nak tanda tangan itu, nak kena tanda tangan ini. Jadi, sebab itulah, bincang elok, rancang elok-elok. Okey. Seterusnya kita pergi kepada 4SI5. Ini pakej yang ditawarkan di 4SI5. 4SI5 dia ada sains pertanian, dia ada geografi, dia ada pendidikan seni visual. Okey, untuk pendidikan seni visual memang ada kerja khusus, geografi tak ada kerja khusus. Okey, jadi di kelas 4SI5 ada 3 subjek elektif, sains pertanian, geografi, pendidikan seni visual. Okey, kita pergi terusnya. Okey, kita pergi kepada kelas 4SI6. Untuk kelas 4SI6 hanya menawarkan 2 subjek elektif iaitu kesusasteraan Melayu, komunikatif dan pendidikan seni visual. KT adalah kelas tambahan. Jadi di sini akan ada 1 kerja khusus yang perlu disiapkan oleh pelajar-pelajar kelas 4SI6. Kerja khusus tu dia kena hantar pada masa di tingkatan 5 nanti. Tapi, macam cikgu ulang lagi ni. Sebab cikgu duk menekankan tentang kerja khusus supaya kamu tidak buat sambil lewa dengan apa yang cikgu cakap. Kerja khusus. Okey? Jadi ini untuk pelajar-pelajar juga. Okey, untuk makluman kamu juga, di sekolah kita menawarkan 2 subjek yang ada kemahiran, iaitu 1 kelas PRT dikenali sebagai produksi reka tanda dan juga kelas 4 landscape dan nursery. Untuk kelas ni, pelajar-pelajar ni akan mengambil 6 subjek teras tambah 1 subjek elektif, bermakna kamu akan belajar 7 subjek saja. Untuk PRT, kamu akan dapat 2 sijil.
iaitu yang pertama SPM dan yang kedua sijil kemahiran tinggi tahap 3. Nah, untuk sijil kemahiran tinggi tahap 3. Dan begitu juga dengan 4 landscape. 4 landscape dan nursery, kamu akan dapat 2 sijil. Okey, untuk 4 landscape dan 4 PRT, cikgu sini suka nak ingatkan kamu. Cikgu tahu, setiap tahun akan ada pelajar yang excellent dalam produksi reka tanda PRT. Akan dapat A, akan dapat B, akan dapat keputusan yang memang kredit. Cuma masalah dia apabila kamu tidak lulus BM dan sejarah. Okey, cikgu nak cakap ni supaya kamu ingat. BM dan sejarah adalah subjek wajib untuk melayakkan kamu mendapat sijil SPM. Sekiranya kamu gagal 2 subjek tersebut atau mana-mana salah satu subjek tersebut, kamu tidak akan dapat sijil SPM. Jadi rugilah sekiranya kamu punya keputusan PRT sangat baik, kredit. Masalahnya kamu tak dapat nak sambung belajar di mana-mana institut selepas itu. Untuk makluman kamu semua, sebenarnya SPM ni sangat penting. Sekiranya contoh katakanlah kamu dapat kemahiran kamu sangat bagus, PRT sangat bagus, tapi kamu tak dapat nak sambung ke tahap seterusnya sebab memerlukan SPM. Sama jugalah mana-mana pelajar yang tak menyambung tingkatan 4, ambil giat mara, hanya boleh tahap 3 saja. Untuk sambung ke bidang diploma ataupun kemahiran tahap yang lebih tinggi, dia memang nak tengok sijil SPM. Sebab tu cikgu tekankan, kena main sekolah, kena belajar, kena bagi lulus, kena bagi dapat SPM. Sebab kalau tak dapat SPM, kamu nak sambung mengaji akan ada masalah. Sekarang ni memang tak nampak masalah sebab kamu belum lagi menghadapi situasi yang sebenarnya. Cikgu nak cerita satu. Ada 2 tahun lepas, ada seorang abang datang berpakaian biasa, tumpang ambil periksa di sekolah kita. Saya tanya, dah kahwin? Dia jawab pun dah kahwin lah. Anak 3. Okey, saya tanya lagi, ambil SPM ke? Ya. Kalau saya tanya, jangan marah. Awak, dia tanya, pasal apa nak ambil SPM? Ini maklumat daripada abang tersebut. Saya kerja dekat Shorable. Tapi untuk naik pangkat, dia kena ada sijil SPM. Maknanya itu kerja kilang. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar buatlah sesuatu yang terbaik semasa di usia kamu. Kalau usia kamu tu, kalau boleh cikgu nak kamu ni faham apa yang cikgu nak sampaikan ni. Patutnya kalau boleh cikgu nak di usia kamu tingkatan 5, seusia dengan kawan-kawan yang lain mengambil SPM, kamu pun mengambil SPM di masa yang sama. Sebab ada rugi bila kamu dah bekerja, dah berkeluarga, kamu nak meningkatkan ekonomi kamu, kamu terpaksa buat satu lagi, belajar lagi untuk ambil SPM lain, untuk touch up SPM bagi membolehkan kamu naik pangkat, bagi membolehkan kamu naik gaji. Jadi sekarang cikgu nak cakap supaya kamu tidak menyesal di kemudian hari. Okey, untuk kelas aliran 4 landscape dan nursery, okey. Sebenarnya saya pun alhamdulillah lah tahun ni saya masuk pertandingan Video Kerjaya Anjuran Uni KL, dikenali sebagai Fakulti Fiber. Okey, rupanya sebenarnya 4 landscape ni bukan kamu yang ambil batu, bacus simen, korek kolam, bukan kamu yang buat kerja-kerja tu. Kamu sebagai arkitek yang membina landscape, kamu yang cadangkan kolam ni kat mana, pakai batu apa, ni pakai pokok renek tak pokok renek, ini pakai susunan jenis mana. Kamu hanya membina lakaran taman tersebut dan kamu punya plan tu beribu ringgit harganya. Bukan kamu yang pi buat taman tersebut. Hanya pekerja-pekerja yang akan buat. Di sini kita nampak sebenarnya potensi kamu kalau kamu dapat sambung belajar. Contoh, sambung belajar ke mana cikgu? Banyak bidang yang dapat, banyak institut yang ada untuk kamu sambung belajar. Contoh UiTM, kamu ambil landscape. Okay, boleh sambung ke diploma dan seterusnya. Kamu akan dapat sijil tahap 3 lagi. Jadi di sini sekolah kita menawarkan 10 kelas.
8 kelas, 8 kelas untuk aliran tingkatan 4. Jadi pakej-pakej ni kamu kena faham, kamu kena hadam, kamu kena tengok. Sebab kamu yang nak belajar, kamu yang tengok kemampuan kamu. Jadi kalau kamu tak mampu untuk buat keputusan yang bijak, makanya tak dapatlah cikgu nak bantu. Cikgu kalau boleh nak bagi channel supaya kamu faham. Kamu nak pilih tu kenapa, mengapa, untuk apa. Dan yang penting, untuk siapa. Kalau pada cikgu, cikgu boleh bagi salurkan maklumat macam ni. Tapi kalau kamu yang tak buat sesuatu untuk diri kamu, memang cikgu tak dapat nak bantu macam mana lah. Nanti berjumpalah dengan cikgu. Bagi pelajar-pelajar yang tak dapat laksanakan kerja khusus, pelajar-pelajar yang tak boleh nak siapkan apa yang patutnya kena siapkan. Jadi, bila kamu berada di tingkatan 3 ni, patutnya kamu dah tahu. Kamu dah ada cita-cita, kamu dah nampak kamu nak pergi ke mana. Cikgu cakap tadi sebab SPM ni sangat penting. Pemilihan tu penting untuk men-channelkan kamu ke mana, nak hala tujukan kamu ke mana. Jadi, ini saja pakej yang dapat ditawarkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Okey, pakej-pakej ni pun cikgu nak beritahu satu lagi. Ini pakej yang cikgu dapat. Mungkin dalam proses perbincangan untuk melaksanakan tingkatan 4 nanti, kita tengok pada apa situasi yang macam mana. Cikgu nak cakap pun tak tahu. Mungkin ada ujian, mungkin tak ada ujian, mungkin ataupun macam mana, cikgu tak tahu. Jadi mungkin pakej-pakej ni akan berubah. Tetapi subjek-subjek tu itulah yang ada yang ditawarkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman. Jadi cikgu tak nak kamu letak mindset kamu. Cikgu, saya duduk 4 desket ni saya budak tak pandai. Bukan. Berulang kali, acap kali cikgu selalu masuk ingatkan kamu dalam kelas. Berada di menengah atas bukannya tengok pada kamu pandai tak pandai. Berada di menengah atas di tingkatan 4, tingkatan 5 adalah mengikut aliran yang kamu nak ceburi selepas SPM nanti. Ya. Jadi, buatlah keputusan yang bijak, belajar rajin-rajin, buat homework, selalu mengikuti kelas online yang cikgu buat. Sebab cikgu cakap tadi lah, kalau tingkatan 4 kita dah ada jadual pelarasan untuk ujian tingkatan 4 seluruh negeri Perlis. Tak mustahil akan ada juga ujian untuk tingkatan 3 untuk menetapkan kamu di kelas yang sepatutnya. Syarat yang cikgu cakap tadi, untuk kelas aliran sains kamu kena ada, boleh kata kalau result kamu nanti semua A, kamu tak ada masalah untuk membuat pemilihan aliran. Tapi kalau result kamu tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan, itu yang menjadi masalah kepada kamu untuk pilih aliran kamu nanti. Okey. Saya rasa itu saja dari saya. Terimalah 2 rangkap pantun. Bunga selasih atas para. Jumpa lagi, sayonara. Sungguh cantik kebaya biru. Jangan marah, I love you. Okey, cikgu rasa itu saja. Sebarang masalah, sebarang persoalan, boleh hubungi saya dan juga Cikgu Rozain. Kami sedia membantu anda untuk membuat pemilihan aliran yang tepat untuk masa depan kamu. Cikgu harap cikgu dapat membantu dan kamu perlu bantu diri kamu untuk masa depan kamu. Itu saja dari saya. Sekian dulu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.